Kembali lagi kita dalam rancangan Basic Soft Pastel. Hari ini kita akan mempelajari teknik tints dan shade on sphere dengan menggunakan soft pastel. Jom kita start. Hari ini kita gunakan warna-warna yang kita perlukan ialah warna biru, warna hitam dan warna putih. Jom kita start. Kita ambilkan warna biru untuk membuatkan tints. Untuk tints kita harus melorikkan di seluruh bahagian seperti yang teacher lorikkan ini. Okey. Lihat betul-betul ya. Bukan semua kawasan kita lorikkan dengan warna biru. Kita akan lorikkan di bahagian sisi bentuk sphere ni. Dan kita biarkan ruang di kawasan tengah-tengah tu. Bahagian highlight tu berwarna putih. Kita kosongkan. Okay, dan bahagian lain tu kita warnakan macam yang teacher dah buat dalam ni lah. Kita dah bahagikan mana yang kita perlu colour dan mana yang kita perlu kosongkan. Okey, kita warnakan. Kita gunakan ruangan yang besar. Kita warnakan seperti ini. Colour seperti biasa ya. Okey, kita buatkan dia betul-betul bulat, membentuk bentuk sphere atau membentuk bentuk bulatan. Kita tinggalkan kawasan di tengah-tengah untuk pencahayan tu kosong. Okey. So, dan apa yang kita perlu buat ialah kita akan tiup untuk membuang lebihan warna yang tersisa di atas kertas. Sekarang kita beralih kepada shades. Yang ruangan kosong tu kita biarkan dulu. Teacher akan tunjukkan step yang seterusnya kemudian ya. Untuk yang bahagian ini, kita perlu buat benda yang sama. Tapi lihat, ada sedikit perbezaan di sini. Okey, kita akan buat seperti ini. Buatkan garisan. Tapi kita akan warnakan di kawasan yang di tengah, bukan di sisi ya. Tak apa, awak tengok dulu. Teacher akan buatkan seperti ini. Inilah bahagian yang kita nak lorikkan. Okey, kita warnakan bahagian yang ini di dalam. Kalau untuk tints, kita warnakan di bahagian luar. Dan kita biarkan kawasan tengah-tengah tu sebagai bahagian pencahayaan. Kita biarkan dia kosong. Tapi untuk shades, kita akan warnakan di bahagian yang dalam ni. Okey? Kita colour dulu. Tengok macam mana teacher buat. Colour. Dan kita tiupkan. Okey. Nampaknya seluruh kawasan yang kita perlukan untuk berlorik, kita dah lorikkan kawasan tu. So sekarang ni kita akan pergi kepada tints. Kita ambil warna putih untuk warnakan di bahagian tengah tadi yang kosong tu. Warnakan di sini. Memenuhi seluruh bahagian yang kita tinggalkan tadi itulah. Okey. Senang saja. Tak ada spesifik teknik yang kita gunakan. You warna macam biasa. Dan kita tiup. Ya, nampak sudah kemas kan? So, kita biarkan dulu. Kita colourkan untuk shades pula. Untuk shades, kita warnakan bahagian yang kita tinggalkan tadi dengan warna hitam. Seperti yang kita cakap di awal tadi, hari ini kita akan mempelajari teknik tints and shades untuk mewarnakan bentuk sphere atau bentuk bulatan. Kita warnakan sehingga habis.
Dan tiup. Kita perlu lebihan soap pastel tu untuk memastikan working area kita bersih ataupun kita punya kertas tu bersih. Dan jangan lupa basuhkan tangan ataupun lap dengan tisu basah supaya jemari kita tu bebas dari sebarang warna. Kerana proses selanjutnya yang perlu kita buat ialah blending. Untuk proses blending, pastikan tangan kita betul-betul bersih dan pastikan dia kering, ya. Tunggu sebentar. Cikgu gunakan wet tissue. Wet tissue tak perlukan masa yang lama sangat untuk kering. Okey, sekarang ni kita akan mulakan untuk shade di bahagian tints. Blending, kita mula dengan bahagian yang berwarna biru. Okey, sebab warna putih, kita untuk tints kita gunakan blending di bahagian yang berwarna biru. Blend semua, jangan sentuh bahagian berwarna putih. Kena ada sebabnya. Kita shade dulu bahagian berwarna biru. Okey, kita shade bahagian berwarna biru menggunakan jari yang sesuai lah, yang mana jari yang awak selesa. Shade. Pastikan ia tak terkeluar dari garisan, ya. Shade betul-betul. Okey, nampaknya bahagian itu dah selesai. Okey, dan slowly kita akan mula masuk ke dalam bahagian yang berwarna putih. Pastikan bahagian biru telah pun betul-betul sebati, ya. Bila pada sebati, baru kita gunakan jari yang sama. Kita akan terus blend masuk ke bahagian yang berwarna putih tadi. Kita blend supaya warna biru dan putih itu dia blend dan dia dia blend dengan sempurna dan bersebati dengan warna biru tadi. Kita blend di bahagian hujung supaya dia bersebati. Alright. Kita teruskan blending dengan teknik blending yang sama, dan posisinya dalam bentuk bulat mengikut kita punya bentuk tu lah. Jangan pula awak bentuk zigzag, tak boleh. Dia kena ikut bulatan seperti bentuk bulatan tadi. Okay, bulat, dan slowly dia akan masuk, perlahan-lahan dia akan masuk ke dalam sehinggalah kita dapat meratakan di bahagian putih yang tengah-tengah tu. Tapi pastikan bila kita menggosokkan jari di atas permukaan berwarna putih dan biru itu, ia betul-betul sebati. Okey, sampai awak rasa puas hati. So warna tu akan bersatu dan membentuk bentuk sphere yang berkilat. Macam ni, bulatan berkilat macam bola bowling, kan? Nampak tak? Sebab dia, kalau bola bowling biasanya dia ada masukkan warna-warna lain, tapi ni basic. Nampak macam bola, how to say, bentuk sebuah guli kaca, kan? Macam guli kaca. Terus blending. Bila kita dah sampai ke bahagian berwarna putih, kita boleh blend dan juga bawa dia keluar dan bawa dia ke dalam, kerana warna itu dah benar-benar sebati. Gunakan proses ini sehingga awak dapat rasakan semua soft pastel tu telah pun sebati, dan tiup lebihan warna yang berserakan di luar tu supaya dapat menghasilkan bentuk sphere yang sangat cantik. Dapat tak sama macam ni? Okay, dan kita tiup lagi untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang bersisa. Okay, sekarang ni kita seperti biasa, kita bersihkan jari kita tadi. Bersihkan sehingga betul-betul bersih. Okey, sekarang ni kita akan mula untuk render bahagian berwarna biru. Seperti biasa cakap tadi, kita haruslah buat shading teknik dekat kawasan yang berwarna biru. Okey? Yang hitam tu bahaya sebab dia pigmen dia sangat kuat. Kalau ibu warna hitam, nanti dia akan rosakkan shading bahagian warna biru. Jadi kita shading biru dulu. Okey, kita start sekarang. Mulakan dari tengah. Ya, kita akan ratakan. Kita
Kita panggil teknik ni ialah shading blending. Blending teknik. Blend. Blending dalam bahasa Melayu meratakan. Meratakan. Kita ratakan semua bahagian ni. Kita blend. Supaya kan tekstur dia agak berserbuk dan kasar. Bila kita ratakan blending seperti ini menggunakan jari, tekstur berserbuk itu akan berubah menjadi sebati. Dia akan blend macam ni, dan kita akan tiup. Okey, kita mulakan. Mula-mula di kawasan biru dan cuba sedikit demi sedikit kita cuba maju sedikit ke depan untuk memblending mereka sebati dengan warna hitam yang berada di luar tadi tu. Kita kan tujuan nak blending, yang kita nak mesrakan dua gabungan warna tu supaya dia tak nampak dua warna yang berbeza, supaya dia akan sebati. Dia blend in well. Orang putih cakap. Kita akan blend. Tapi jangan terus masuk ke dalam tu, terus keluar, sebab kita tak nak warna hitam tu tersebar ke dalam. Dia terus blend keluar. Blend keluar dengan berhati-hati. Kalau awak rasa macam pelik lah cakap dalam tengah-tengah tu macam dia tak blend sebati, kita boleh roll sikit, tapi jangan sampai ke tengah. Okey? Bagi dia supaya dia gabungan dua warna tu nampak mesra, sebati. Okey, kita teruskan proses yang sama. Apa yang kita belajar hari ini adalah dipanggil sebagai antara elemen terpenting dalam seni lukis dan seni reka, iaitu value. Ini ada antara elemen yang kita belajar lah. Yang kita belajar hari ini ialah elemen value. Value tu amat penting. Kenapa ia penting? Value amat penting kerana ia menentukan tahap kecerahan ataupun kegelapan sesebuah objek. Sekarang awak nampak tak perbezaan antara dua objek ni? Sebab tu ia merupakan basic yang paling asas yang perlu ada dalam asas seni lukis dan seni reka. Untuk tints, apabila warna asas dicampur dengan warna putih, dia akan membentuk tints. Nama dia ialah tints lah kita panggil. Bagi apa-apa juga warna yang dicampur dengan warna hitam, dia akan membentuk shades. Yang ni nama dia shades, yang ni nama dia tints. Sekarang awak dah faham? Kalau nampak pearl tu kan, contohnya kalau tengok pearl, ada juga pearl yang warna purple. Kalau awak tengok pearl, awak letak kat bawah cahaya, awak nampak dia nampak tints. Sebab pearl tu membalikkan cahaya berwarna putih. Kita panggil tints. Contohnya kalau guli, tu kan guli, contohnya bola bowling berwarna biru. Contohnya bila awak letakkan bola bowling, bila awak letakkan kat sana, awak nampak dia seperti kehitam-hitaman di tepi-tepi tengah-tengah tu kan, awak nampakkan dia shades. So awak panggil dia shades. Faham tak macam mana? Sebab apabila satu objek tu kelihatan ada hadirnya warna hitam, kita akan panggil dia sebagai shades. Apabila sesebuah objek itu ada kelihatan warna asal dan warna putih, kita panggil dia sebagai tints. Faham tak? Okey. Kalau tak faham, tak apa. Genre tu kita akan belajar along the way nanti. Cuma ini adalah basic yang perlu awak tahu. Putih itu tints, hitam itu shades. Okey, bagaimana pula kita nak aplikasikan benda ini, corak ini, apabila keadaan shape itu adalah bentuk segi empat, tepat atau segi empat sama. Kan bentuk biasanya ada basic shape, bulat, empat segi, bujur, bintang kan. Sekarang kita akan kaji dua basic yang paling simple, iaitu bulat dan juga empat segi. Okey, sekarang ni Cica akan terus supaya puas hati, dan kita akan tiup. Ya, dah siap.